Didik TV KPM. Macam mana ni ya? Aduh. Cikgu, kenapa cikgu? Saya tengah fikir ni Eli, macam mana saya nak masak betul-betul air ni. Tak tahulah. Masak air dalam cerik ni? Ya, dalam cerik ni. Okey, tapi saya ada soalan tu cikgu. Ya Eli. Macam mana kita nak tahu sukatan yang sesuai bila kita nak masak air dalam cerik ni? Sebelum jawab soalan Eli tu, nanti jap tutup api dulu Eli. Bahaya ni. Betul. Sekarang habis terbakar. Itu yang paling penting, kita kena jaga keselamatan cikgu betul. ya. Apa tadi? Macam mana kita nak tahu sukatan yang sesuai kalau kita nak masak air dalam cerik? Sukatan ya, ada ke dekat sini ni? Macam tak ada pula Eli tulis dia. Ya tak ya juga ya. Macam mana ya? Didik TV KPM. Hello, hai, Assalamualaikum adik-adik yang sedang menonton teroka di Didik TV KPM sekarang ini bersama dengan Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Rauf yang tertanya-tanya tentang sukatan yang sesuai dalam cerik tadi itu Cikgu. Itulah mata pelajaran yang akan kita teroka pada hari ini berkenaan dengan matematik, topiknya isi padu. Isi padu cecair. Cecair. Baik, sebelum itu suka citanya Kak Eli nak ingatkan kepada adik-adik di rumah untuk sentiasa menjaga SOP, jaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah dan pastikan keluar bila berkeperluan sahaja. Baik, saya akan sanitasi tangan saya dulu. Kemudian giliran cikgu ya. Silakan cikgu. Okey, terima kasih. Okey, baik. Dan juga disebabkan bulan ini adalah bulan Ogos. Bermakna kita dalam bulan kebangsaan. Jadi sama-sama Kak Eli nak menyeru adik-adik dan juga cikgu serta murid-murid dalam talian untuk kibarkan jalur gemilang bagi menanam semangat patriotisme dalam diri kita, cikgu. Ya, saya pun hari ni pakai baju warna biru Eli. Warna untuk perpaduan. Warna untuk perpaduan. Okey, memang warna dalam jalur gemilang juga. Baik, cikgu. Mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu kepada murid-murid dalam talian dan juga dalam talian dah kenal lah pun. Di rumah lah terutamanya untuk mata pelajaran kita dan juga apa yang cikgu akan kongsikan pada hari ini. Baik, terima kasih Eli. Sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Saya Cikgu Muhammad Rauf Fatihi bin Hamid Latif dari Sekolah Kebangsaan Seri Suria Kuala Lumpur. Jadi hari ini kita akan meneroka. Kita akan meneroka isi padu cecair kita pada hari ini. Wow, isi padu cecair berkenaan dengan apa yang sukatan yang sesuai dan sebagainya, cikgu ya. Betul. Baik, juga bersama dengan kita yang akan sama-sama teroka dengan kita adalah murid-murid yang comel dalam talian ni. Cikgu, kalau saya dapat Cikgu Rauf datang je saya dah tahu dah dia mesti akan bawa murid-murid yang comel, yang bijak, yang sangat cerdik, sama-sama teroka. Macam cikgu dia, betul. Dia mencerminkan. Baik cikgu, ini adalah murid-murid dari Sekolah Kebangsaan Seri Suria juga, Kuala Lumpur. Ya. Okey, mari kita berkenalan dengan adik-adik comel kita ini bermula daripada Muhammad Arfan. Alah, comel. Hai Cikgu Rauf. Hai Cikgu Rauf. Hai Kak Eli. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Arfan bin Azmin. Saya dari Sekolah Kebangsaan Seri Suria Kuala Lumpur. Alah, comelnya. Terima kasih Arfan. Seterusnya kita bersama dengan adik Adina Zara. Adina, ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Adina Zara Aulia binti Hafizan dari Sekolah Kebangsaan Seri Suria Kuala Lumpur. Alah, comel. Dia agak ulas sekali tu. Okey, terima kasih adik Adina. Seterusnya kita ada adik Ifah Nadira. Assalamualaikum Cikgu Rauf dan Kak Eli. Waalaikumsalam. Nama saya Ifah Nadira binti Ahmad Salwadi dari Sekolah SK Seri Suria Kuala Lumpur. Alah, comel. Terima kasih adik Ifah. Okey, kita ada daripada pelbagai sekolah, cikgu ya? Ya, ada pelbagai sekolah. Okey. Sekarang ini daripada adik Amir Ashraf pula.
Silakan adik. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai Cikgu Rauf dan Kak Eli. Hai. Hai. Nama saya Ashraf bin Farizal Fazli. Saya dari Sekolah Kebangsaan Port Dickson, Negeri Sembilan. Wow, Okey. jauh sikit lah Jauh daripada KL ni. Kita tak boleh pergi Port Dickson datang dekat kita. Itulah keajaiban Didik TV ni cikgu ya. Okey, terima kasih adik Amir. Seterusnya adik Akila. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai Cikgu Rauf, hai Kak Eli. Hai. Nama saya Akila binti Ashraf. Saya dari Sekolah SK Korpus 1 Bukit Nanas. Okey, terima kasih adik Akila. Dan yang terakhir sekali kita ada adik Amani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Amani binti Muhammad Isyamuddin dari Sekolah SK Datuk Kelana Kampung Perak. Ada lah kan? Comel. Okey, terima kasih adik Amani. Okey, untuk pengetahuan penonton di rumah terutamanya, adik-adik dalam talian ni akan ditemani oleh penjaga mereka, ibu bapa yang sepanjang penerokaan kita pada hari ini. Ya. Baik, cikgu. Seterusnya kita akan mulakan dengan sukatan tentang cerik tadi tu. Cikgu nak tolong saya kira ke? Okey, baik. Tadi kan bila kita nak tahu tentang cerik ini tadi, sebenarnya kita nak tahu bagaimana satu-satu kuantiti isi padu cecair itu disukat ataupun diukur. Okey. Okey. Jadi biasanya kita dah tahu kalau untuk tahu jisim atau biasanya kita tak guna jisim, kita guna berat. Kita dah tahu dah kilogram dan juga gram. Sebab itu biasa kita gunakan. Tapi bila isi padu cecair ni orang jadi bila sebut cecair orang macam tertanya kan, apa guna cecair kan? Tapi yang biasa orang gunakan air. Air, betul. Jadi sebenarnya kita tahu isi padu air ni yang kita gunakan ialah unitnya unit liter dan juga mililiter. Dua saja ke ada lagi? Dua. Memang dua yang saja. kita gunakan ialah liter dan mililiter dua lah. Baik. Okey. Jadi kalau kita tengok di rumah, apa sukatan yang kita ada, alat penyukat yang kita ada kalau di rumah? Kalau kalau di rumah, jak, cawan. Jak, cawan. Betul tu Eli. betul. Okey. Betul. Jak dan cawan tu. Macam kita tengok kat sini. Ya Allah. Kita ada. Kita memang sengaja kita nak bagi surprise kat sini kan. Macam contoh jak ni. Kalau kita perasan heater elektrik ni di rumah ya. Ni biasa sekarang ni dah susah dah ramai guna penapis air, water filter. Tapi sebenarnya di water filter pun ada juga dinyatakan sukatan itu ya. Okey, macam ni. Ni biasanya kalau kita di hotel-hotel lah sekarang ni kan. Betul. Tapi dah lama tak pergi hotel. Macam sedih pula rasanya. Sebab tiba-tiba. Okey. Jangan sebab lagi biar. Okey, belum. Saya masih bertahan. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini dekat kita punya ni dah ada dah sukatan kita sebenarnya di sini ni. Kan ada dekat macam sini ada juga dia punya minima dan juga maksima. Okey. Jumlah yang paling kurang dan juga paling tinggilah macam ni 1.7 liter. Okey, selain daripada jak. Kalau kita di rumah ada anak kecil kan ataupun ada adik baby, dia orang ni menggunakan botol susu. Jadi botol susu pun ada juga sukatan dia. Okey, ada selain biasa kita dengar ibu-ibu muda ni dia akan guna ounce lah, istilah dia guna berapa ounce untuk jumlah susu kan. Tapi sebenarnya dekat situ pun ada liter dan juga mililiter lah. Macam berapa skop ke itu lain pula ya? Itu lain pula. Okey. Baik. Itu yang kita nak teroka pada hari ni lah. Okey, kalau macam sebelah saya ni yang tinggi ni pula berbeza pula bekas ni cikgu. Berbeza pula. Yang tu ialah untuk yang tu kita namakan silinder penyukat lah. Silinder penyukat macam ni. Okey, kita ada silinder penyukat yang berbeza saiz kat sini. Dan ini kita ada bikar dan juga ada kelalangkun. Tapi yang biasanya untuk yang bersaiz sikit besar macam tu, itu adalah untuk sukatan bagi liter. Okey, yang ni? Liter lah. Okey, yang tu dia besar-besar kan. Yang ni liter. Tapi macam yang kecil macam ni mililiter lah. Begitu jugalah dengan yang lain-lain. Jadi kita akan teroka lebih lagi sekejap lagi
antara hubungan ataupun perkaitan antara liter dan mililiter ni. Apa hubungan dia? Ada what is the relationship? Orang kampung saya kata. Adik-beradik ke? Adik-beradik ke? Saudara mara ke? Saudara mara ke? Itu kejap lagi kita teroka. Kita nak tengok apa sebenarnya hubungan dan perkaitan dia. Tapi kan cikgu ada juga kaitannya orang kata mempengaruhi jugalah macam sukatan bila dalam jug dan juga bila dipindahkan ke dalam cawan, dia mempengaruhi ataupun dia cawan ke jug dia mempengaruhi juga ke sukatan tu? Ini soalan yang sangat baik. Saya kalau ada nak murid saya macam Eli ni, saya akan terus bagi dia tahap penguasaan 6. Wow. 6. Okey. Jadi sebenarnya saiz ataupun bentuk sesuatu bekas tidak mempengaruhi kuantiti air. Sebenarnya macam contoh kalau kita tengok kalau bekas macam ini 1.7 liter air ni, sebenarnya kalau dituangkan pada bekas yang berbeza masih lagi kuantitinya 1.7. Tetapi walaupun kita tengok ya ke ni macam bentuk ni lebar sikit, yang ini dia macam memanjang tinggi. Tapi tak sebenarnya. Dia kalau dah begitulah ukurannya, sukatannya. Baik, okey, kita akan teroka lebih lagi dengan cikgu Rauf dan juga murid-murid yang sangat comel dalam talian. Selepas ini kita berehat seketika, kembali di Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda, isi padu cecair merujuk kepada jumlah cecair yang boleh memenuhi sesuatu bekas. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Rauf serta murid-murid yang sangat comel dalam talian. Ini kita terbangkan khas daripada sekolah-sekolah dari seluruh Malaysia kata di seluruh Malaysia. Baik cikgu, kita nak teroka tentang isi padu cecair dalam mata pelajaran matematik. Jadi sukatan yang telah disediakan di depan saya ini ada dua. Tapi bekasnya lebih kurang sama, saiznya lebih kurang sama, tingginya berbeza sikit cikgu. Berbeza. Ini hubung kait tadi dengan soalan Eli tadi. Itu saya kata tadi. Sebab apa saya akan bagi Eli tahap penguasaan 6? Sebab soalan Eli dah advance daripada kita punya aktiviti. Sebab umur pun dah advance. Jangan mention yang tu. Nanti kalau Eli mention, saya pun kena mention. Aduh, saya tak nak, biarlah rahsia. Biarlah rahsia. Okey. Tadi kita dah kata kita nak tahu, nak kena pasti apa sebenarnya hubungan antara liter dan juga mililiter ni. Adakah dia orang ini tadi Eli kata saudara mara, sepupu, adik-beradik. Okey. Jadi di sebelah kita ni, di depan kita ni ada dua bekas. Yang pertama mengandungi air cecair berwarna hijau. Okey. Sekali tengok macam air pandan pun rasa macam air katira pun ada. Pula tengok air tu kan. Dahaga pula ada. Haus pula rasa. Okey. Yang itu dia di dalam silinder penyukat dengan menggunakan kurang sukatan mililiter. Jadi kalau kita tengok kuantiti air di situ ialah 1000 mililiter. 1000 mililiter. Baik. Kemudian yang di sebelah sini yang belum diisi dengan apa ni? Yang ada. Okey, yang ini silinder penyukat dengan ukuran liter. Jadi kita nak tengoklah apa sebenarnya hubungan antara kedua-dua ni. So dekat sebelah kita ada 1000 mililiter dan dekat sini kita ada dalam unit yang liter, berbeza. Jadi yang ini saya telah agih-agihkan mengikut punya ni. Yang ini ialah 1/4. 1/4 suku. Ini dia penuh dia sehingga atas ni lah penuhnya. Ini 1/4 ataupun dikenali sebagai suku. Kemudian selepas suku separuh, betul. Ataupun setengah. Kemudian yang ini 3/4. Yang ini penuhlah 4/4 ataupun 1. Ini unit liter 1/2 liter. 1/4 liter, 1/2, 3/4 dan juga 1. Jadi sekarang kita nak tengok hubungan dia. Kalau suku separuh ni biasa cikgu, mak-mak kita yang ukur macam tu kan. Suku je air tu. Nampak tak dia punya berkaitan dalam kehidupan kita sebenarnya. Itulah bila kata kita masak nasi, masak beras, nak masak nasi,
kita akan berapa kuantiti air nak letak dalam beras ni. Kau letak je, letak dengan tangan kau suka. Ukur dengan jari. Ukur dengan jari ataupun tangan. Itu pun bergaduh juga tu. Adakah yang letak dengan tangan ataupun dengan jari? Itu sekatan juga tu. Tapi yang kita nak gunakan ni lah sekatan ni. Okey, baik. Kita persilakan untuk saya tuangkan pada tadi guna apa istilah suku suku. Cikgu nak saya letak suku ya. Ya, letakkan suku 1/4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya pegang ni. Okey. Cukup ke cikgu? Macam tak cukup ya? Macam tak cukup kan? Allah. Tak Terlebih ke? apa. Terlebih sikit. Okey, dekat situ. Tak apa. Okey, sekarang ni kita dah ada kuantitinya suku ataupun 1/4 liter. Okey, 1/4 liter. Kalau kita tengok kat sini, inilah jumlah 1/4 liter. Okey, kita tengok saja dulu. Kita faham dulu 1/4 liter kuantitinya sehingga tahap sini. Okey? Okey. Kemudian silakan kita tambah lagi. Kepada separuh. Ya, kepada separuh. Ataupun 1/2. Okey, separuh ataupun 1/2. Okey. Sikit lagi. Okey. Okey, baik. Cuba Eli pusingkan yang situ. Okey, ni yang balang Eli tuang tadi. Balang. Kita pusingkan. Okey, kita tengok berapa bacaan ni dekat situ ya. 500. 500. Okey. 500 ml lah kan? Okey, 500 ml. Jadi kalau kita tengok dekat sini ni, tadi ada 1000 ya, penuh 1000. Kemudian bila kita dah tuang separuh, dia dah jadi 500 mililiter. Jadi kita nampak kat situ, kita dah nampak ada hint sikit hubungan dia tu. Tadi separuh sama dengan 500 mililiter. Okey. Itu nampak lebih jelas sikit. Okey, kita tuang lagi. Tambah kita lagi. Dia 1/2 sama dengan 500 ml. Ini untuk ke 3/4 lah. Ya, 3/4. Okey, sekarang 3/4. Kalau kita tengok, dia dah memenuhi 3/4 daripada sini ataupun dia sudah pun sampai kepada 750 mililiter. Okey, kemudian kita nak tengok juga sebab kita nak nampak lebih jelas lagi sebenarnya hubungan antara 1000 mililiter dengan liter tadi. Okey, cuba. Kalau dekat sini sukatan dia 350. Okey. Lebih kuranglah 350 mililiter lebih kurang. Okey. Okey, ni yang terakhir. Habiskan dia cikgu. Habiskan. Sampai ke? Hampir. Hampir. Dia sebab apa jadi macam hampir tadi? Sebab ada yang dah tercicir, tertumpah sedikit kan, bergerak kan. Itu biasalah tu. Okey, tak apa. Okay. Tadi. Okey. Jadi kita nampak sebenarnya okey. Tadi daripada sebelah sini tadi 1000 mililiter. Okey, 1000 mililiter. Dan kat sini dia dah sampai kepada 1 liter. Lebih kuranglah. Okey, 1 liter. Jadi hubungannya yang kita nampak dekat sini ialah 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter ataupun 1000 mililiter bersamaan dengan 1 liter. Itu hubungan dia. Nampak jadi tadi Eli kata ini macam kecil sedikit, macam ni besar sikit. Tapi kita tengok sebenarnya kuantiti dia sama. Masih sama. Masih lagi sama. Baik, adik-adik dalam talian masih orang kata faham konsep 1000 mililiter dan 1 liter? Faham ke sayang? Kalau faham tunjuk thumbs up. Pandainya. Baik. Kalau kita nak tahu betul adik-adik kita atas talian ni faham ataupun tak faham, Eli cuba kita tanya dia orang, kalau berdasarkan perkaitan ni, berdasarkan perkaitan kita 1 liter sama dengan 1000 mililiter ni, bagaimana agaknya untuk kita menukar unit liter kepada mililiter? Cuba kita tanya mungkin adik Afan kot. Afan? Afan. Silakan Afan. Okey. Okey. Bagaimana Afan? Untuk menukar unit liter kepada mililiter, ialah mendarab 1000. Kita kena mendarab. Mendarab 1000. Mendarab 1000. Pandai. Okey, bagus. Kita bagi tepukan sikit ni. Okey, bagus. Okey, kita kena mendarab 1000. Okey, bagaimana simbol darab 1000 tu? Bagaimana mendarab 1000 tu ya?
Semua dah ada dah. Okey, masing-masing boleh tunjukkan kepada Kak kawan-kawan yang Edi. lain kita boleh tunjuk. Wow. Okey. Wah, hebat. Okey, kita darab 1,000. Adina punya mana? Adina ada? Alah, senyum-senyum dia. Okey, malu jadi nak itu angkat. adalah 1,000. Ada Adina? Okey. Jadi itu kita tahu untuk liter kepada mililiter Okey. kita darab 1,000. Okey, bagaimana pula kalau sebaliknya? Okey. Daripada mililiter kepada liter pula. Oh, terbalik pula. Terbalik pula. Jadi bagaimana? Agak macam mana ya? Kita nak ni mungkin kita boleh tanya Siapa nak jawab? Adina ke? Adina. 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 Itu dia. Adina? Tukar liter, tukar mililiter kepada liter ialah dengan membahagi 1,000. Betul. Bagus. lah. Pandainya. Kita bahagi dengan 1,000. Sebaliknya lah. Okey, contohnya Eli saya berikan contoh dekat sini. Okey. Baik, kalau kita ada 3 liter. Okey. Tadi kawan kita kata kalau 3 liter kita nak tukar kepada mililiter kita darabkan dengan 1,000. 1,000. Jadi 3 darab dengan 1,000 mililiter kita akan dapat 3,000 mililiter. Ni sebenarnya teknik je macam mana nak darab ni. Ada kawan kita dia darab bentuk lazim. Ini sebenarnya kita ingat saja 1,000. Ni sifir 1,000, 2,000, 3,000 mudah saja kan. Jadi 3 darab 1,000, 3,000 mililiter. Okey, ni satu. Mana pula kalau kita nak tukar 2,100 mililiter. Banyak pula tu. Betul. Dalam market ni pula. Okey, kita tengok Tadi kawan kita kata kita boleh gunakan bahagi. Okey. Adina kan? Adina cakap bahagi. Okey. Tapi selain daripada kaedah bahagi sebenarnya bila kita faham tadi hubungan adik-beradik ni tadi, saudara mara sepupu sepakat ni, adik-beradik. sebenarnya kita boleh terus saja. Kita tengok sini Kita boleh terus saja macam contoh 2,100 mililiter. Okay, kita nak jawapan dia dalam liter dan juga mililiter. Okay, kita tahu dah bila 2,000 bermaksud 2. Jadi 2,000 2 liter kan tadi hubungan dia 1,000 1 liter. 1 liter 1,000. Jadi 2,000 2 ni jadi 2 liter lah, 2 liter. Okey, kemudian ada lagi 100 tu. 100 tu dah memang unitnya unit mililiter. Jadi gabungkan saja. Gabungkan sahaja. Okey. Jadi mudahlah kalau 2,000, 2,000 lah. Ya. Jadi kalau 100 gabungkan saja jadilah 2,100 mililiter. Baik, okey. Kita cuba tanya dulu murid-murid kita. Kita nak tengok kefahaman orang tentang apa kaitan ni boleh? Boleh cikgu, silakan. Okey. Baik. Okey, kita nak tanya tadi kita dah tanya Afan, kemudian kita dah tanya ni kita Adina. cuba Ifah lah Ifah. Okey Ifah. Okey, kalau kita nak tukarkan 2 liter kepada semua sekali. Bila cikgu sebut Ifah je yang bersedia, kesian yang lain. Okey, semua sekali. Yang lain pun bersedia buat kita tengok. Okey. Okey, kita nak tukarkan 2 liter kepada mililiter. Okey. 2 liter. Okey, dah Dia kira dalam otak tu cikgu. Nampak tak? Mata dia bergerak-gerak kan? Okey. Ifah pandai. Okey Ifah. Okey, berapa Ifah? Apakah jawapan? Sayang boleh buka mic dulu? Ifah, Kak Eli tak dengar suara Ifah. Ifah buka on mic dulu. Dah on dah? Ibu tolong bantu Ifah onkan mic boleh? Dia kena unmute baru kita dengar suara Ifah yang comel tu. Tak dengar suara Ifah. Boleh? Dah buka mic dah? Dah on dah mic dekat komputer? Okey, cuba Ifah, ada tak suara Ifah? Tak dengarlah saya. Okey, sesiapa yang mungkin cikgu boleh okay, tak apa, bantu. tapi mulut dia tu kita nampak dah bergeraknya. Sebab dia kita boleh guna kaitkan dengan sini tadilah. Okey, 2 liter jadi bersamaan dengan 2,000 mililiter. Okey, apa kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, tukarkan 4 liter 500
mililiter. Okey, 4 liter 500 mililiter. Okey, kepada mililiter. Okey. Siapa yang nak jawab boleh angkat tangan. Okey, kita tengok Amir kot. Amir. Okey, Amir. 4,500 mililiter. Okey, 4 liter 500 mililiter. Okey, jadi jawapannya apa tadi? 4,500 mililiter, cikgu. Betul. Bagus. Okey, jadi jawapannya ialah 4,500 mililiter. Jadi apa yang kita nak buktikan, nak sampaikan di sini dia, bila kita buat aktiviti pembuktian ni, sebenarnya murid-murid kita dia dah boleh mengira secara main on ataupun congak. Okey, berbanding kalau kita terus kata untuk tukar darab, untuk ni bahagi. Nak tulis lagi ambil masa. Jadi itu adalah kaedah yang sangat ringkas lah. Ya. Baik, yang sangat mudah. Okey, kita akan berehat seketika, cikgu. Boleh. Selepas ini penerokaan yang lebih menarik dengan cikgu. Cikgu dah sediakan macam-macam bahan maujud untuk adik-adik di rumah pun boleh buat juga sama-sama. Jadi kita kembali selepas ini dalam Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Hai semua, saya Nisa K. Jangan lupa saksikan Nisa dalam Kelab Kraft Didik KKD pada setiap hari Sabtu dan Ahad jam 6 hingga 6.30 petang di saluran Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda? Bentuk dan saiz sesuatu bekas yang berbeza tidak semestinya mempunyai isi padu berlainan dan kadang-kala mempunyai isi padu yang sama bergantung kepada kuantiti cecair berkenaan. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama dengan Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Rauf untuk sama-sama kita teroka mata pelajaran matematik STEM. Dengan topiknya isi padu cecair, juga adik-adik yang comel sangat dalam talian daripada pelbagai sekolah di seluruh Malaysia. Ya. Baik cikgu, kalau tadi kita kongsikan bagaimana kita nak kira, membuat kiraan terhadap sukatan liter kepada mililiter. Sekarang ini saya nampak ada tangan ni dekat sini ni. Apa kaitan tangan dengan sukatan kita ni, cikgu? Okey. Macam tadi tadi kita dah tahu hubungan antara liter dan juga mililiter. Lah. 1 liter bersamaan dengan 1,000 mililiter. Okey. Satu cara kaedah yang kita boleh gunakan macam kawan-kawan kita di atas talian tadi cakap, kita untuk menukar kita boleh darab dengan 1,000. Daripada liter kepada mililiter. Ataupun untuk sebaliknya mililiter kepada liter kita akan bahagi dengan 1,000. 1,000. Itu satu cara, satu kaedah ataupun satu strategi yang kita boleh gunakan. Jadi sebenarnya dalam ilmu matematik ni kan terlampau banyak sangat kaedah atau cara yang ada yang belum kita teroka lagi. Okey. Jadi hari ni kita nak teroka lah salah satu cara ataupun salah satu kaedahnya dengan menggunakan the power of
Hand. Cing. Okey. Hebatnya tapak tangan kita ni. Allah Ta'ala bagi ciptakan. Rupanya dapat membantu kita menyelesaikan persoalan matematik. Okey. Hebatnya. Mata pelajaran matematik. Macam mana? Macam mana caranya cikgu? Ada kiraan urat, mengikut urat-urat ke? Biasa orang kira tasbih je dulu. Kalau tengok mak kita kan tok kita dulu. tasbih lagi senang. Kan? Kalau tengok dekat tapak tangan saya ni, kira-kira kedutan dia lah. Okey, jadi caranya? Okey, caranya ialah sebelum pergi kepada caranya, bahan-bahan yang kita perlukan. Bahan-bahan kita perlukan. Macam masak pula kan. Ya. Bahan-bahan yang diperlukan ialah kita perlukan kertas berwarna. Tak kisahlah warna apa, ikut kisah. kegemaran masing-masing. Ya, okey. Baik. Kertas berwarna. Kemudian kita ada straw. kita ada straw dan juga kita perlukan yang paling penting sekali lah. Apa dia paling penting? Tali. Bukan. Bukan. Pensel. Bukan. Pembaris. Bukan. Gunting. Bukan. Oh, bukan. Paling penting tangan. Tangan. Betul semua. Okey. Tangan. Tapak tangan. Okey, jadi manusia yang sempurna, yang normal lah, kita ada 5 jari lah. Okey, so kita akan letak tapak tangan kita letak sini dulu. Okey, tangan kat sini. Okey, sekejap je ni saya tepikan ni dulu. Okey. Okey. Tadi kita juga ada tali. Tali. Kita tali dan juga pita pelekat. Ya, pita pelekat. Baik. Okey. Okey, baik. Sekarang cara-caranya. Okey. Caranya ialah kita tapak tangan kita letakkan dekat sini. Okey, okey. Ikutlah. Mana yang jadi ni pun. kita lukis. Kita lukiskan tapak tangan kita, ikutlah. Kalau macam saya jari runcing. Jari runcing. Saya jari sederhana runcing. Sederhana runcing. Sementara itu ya, adik-adik yang berada di atas talian pun boleh sama-sama lah kita buat kan. Okey. Kak Eli dah siap. Baik, seterusnya cikgu. Okey. Okey, bila sudah, kita akan gunakan gunting untuk kita gunting lah bentuk tapak tangan kita ni. Lain pula bentuk dia cikgu. Lain tadi kata runcing tangan. Okey, jadi untuk penggunaan gunting, mereka yang berada di rumah, kita ingatkan sentiasa kalau nak gunakan gunting atau bahan yang tajam apa-apa sekalipun, tak kisahlah bahan tajam ke bahan yang panas ke, pasti kena diawasi oleh orang dewasa ataupun ibu bapa. Ya, betul. Dan kalau boleh penggunaan tersebut biarlah yang dewasa menggunakan melakukannya. Okey. Macam adik-adik dan talian kita ni bersama dengan ibu bapa mereka ataupun penjaga mereka. Jadi ibu bapa dan penjaga itu yang akan bantu adik-adik kita untuk menggunakan bahan-bahan yang tajam. Okey? Silakan menggunting. Sila Kak Eli gunting sekarang. Adik-adik dan talian pun tengah buat. Dan harapnya adik-adik di rumah yang sedang menonton ni pun boleh sama-sama buatkan cikgu. Ya, betul. Tak susah pun kalau ada kertas. Sok khabar pun boleh cikgu, sok khabar? Boleh. Tak jadi masalah. Yang penting kita pastikan keselamatan. Keselamatan tu yang sangat utama. Nak guna. Panggil kakak ke abang ke kalau ada kat rumah. Ya, betul. Tak pergi mana pun PKP ni kan cikgu. Boleh jadi aktiviti keluarga ni. Aktiviti keluarga, betul. Okey. Okey. Okey, jadi bila kita dah gunting, okey. Minta maaf lah cikgu, saya memang teliti sikit benda-benda macam ni. Okey. Tapi yang bagusnya dekat sini kita ada melibatkan kemahiran psikomotor kita untuk macam murid-murid kita kan. Psikomotor. Pergerakan, melibatkan pergerakan. Okey. Sebab sekarang ni minta maaf Eli ada anak-anak kita pula, anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang ni dia hanya menghadap telefon, gadget saja. Ni kurang aktiviti yang melibatkan psikomotor. Nak berlari di luar pun tak boleh. Betul. Kan? Nak keluar dalam terhad. Jadi aktiviti-aktiviti sebegini sebenarnya membantu proses perkembangan pertumbuhan anak-anak tu sendiri. Betul. Macam pakar kesihatan kanak-kanak buat. Betul, tapi itu betul cikgu, membantu pertumbuhan minda mereka. Baik, saya dah siap. Cikgu punya giliran. Okey, tak apa. Okey, cuba kita angkat. Kita angkat. Tada! Okey. Tengoklah jari siapa yang runcing. Kecil je. Okey. Seterusnya tu adik-adik kita dekat dalam talian. Hasil tangan mereka. Kak Eli nak tengok boleh? Alah. Macam mana?
Amir Ashraf punya besar sangat tangan. Tahu itu mesti bukan tangan, itu mesti tangan yang di sebelah tu Eli. Itu mesti bukan tangan dia tu, itu tangan yang di sebelah tu. Sama warna, hijau. Sama. Itu tangan ibu dia tu. Okey, baik. Okey, yang lain boleh angkat tak tangan sama-sama? Kak Eli nak tengok. Dah siap dah. Dah siap dah. Okey, baik. Siapa punya? Afan? Akila dengan Ifa, Amani, Adina ada? Okey. Okey, baik. Okey, cikgu. Baik, seterusnya kita akan ambil satu bahagian saja. Mungkin bahagian atau bahagian Eli pilihlah yang mana yang sesuai. Okey. Ibu jari dan juga tadi kita yang kedua ni. Jari untuk telunjuk. ataupun kalau saya boleh tengok contoh yang tu ni. Okey, yang ni ada satu. Kita ambil satu bahagian. Ibu jari. Okey, ibu jari ke ni? Saya pun dah confused tu sebab jari dia betul-betul lah. Betul-betul besar. Ni mungkin kesan selepas Hari Raya Korban lah. Mana satu ni? Okay. Ibu jari lah saya anggap sebab dia besar sikit. Kita tampalkan untuk warna yang berbeza. Kita gunting, tampalkan untuk warna yang berbeza. Kenapa kita buat warna yang berbeza tu? Sekejap lagi saya akan udahkan. Okay. Selepas kita tampal, Eli pun gelak dah, confused dah. Macam mana tak tangan saya jadi kelingking kot. Okey, selepas tu tampal. Okey, kemudian kita ambil straw. Okey, kita ambil straw kita untuk kita jadikan sebagai dia punya tulang lah. Tulang. Okey, as a bone untuk dia untuk kita gerakkan kita punya tangan kita ni. Okey, tangan robot. Kita nak buat ni macam tangan robotik lah. Okey. Cuba kalau kita ada macam contoh ni ni idea kasarnya dulu. Sekejap lagi kita buat sama-sama. Okey, sebab bila kita letakkan straw di belakang sebagai tulang, kita boleh tarik-tarik lah. Jari-jari tu kita boleh tarikkan. Okey. Tarik, okey. Okey, jadi kita ambil straw. Silakan. Kita ambil straw. Okey. Okey, ni ada yang dia talian pun. Penyedut minuman. Siapa ada? Penyedut minuman. Okey. Ini boleh gunakan yang terpakai ya. Dan masa sama kita jaga alam sekitar kita, tak semestinya plastik. Okey. Macam tadi kita belajar geografi tadi tu. Kita teroka geografi pun sama juga jaga alam sekitar. Baik. Tengok adik-adik dalam talian dah ada sediakan penyedut minuman masing-masing. Kak Eli nak tengok boleh? Tu dia. Mana Ifa punya? Ifa ada penyedut minuman tak? Amani sabar, tak siap lagi. Okey, dia tu angkat dah. Okey, baik. Okey, kemudian sekiranya sudah, okey, kita boleh potongkan. Okey, potong. Silakan Eli. Kecil-kecil ya. Sebab kita nak jadikan dia sebagai tulang dekat bahagian ni, macam tulang lah. Dia macam robotic hand lah. Okey, macam tangan robotik lah untuk kita tarikkan dia. Jadi ikut saya sinilah. Ini yang bahagian atas tu boleh ikut ruas kita. Kecil je lah kan. Okey, satu-satu ni. Okey, faham. Okey. Hati-hati ya, sekali lagi hati-hati penggunaan dia. Untuk penggunaan untuk penggunaan ni. Sebab kadang kalau kita potong penyedut minuman ni, terlampau laju nanti, dia boleh terjatuh jauh. Boleh cedera. Okey. Jadi ya, betul pastikan adik-adik yang nak menggunakan bahan tajam seperti gunting ataupun pisau diawasi oleh orang dewasa. Ya, betul. Tak kisahlah ibu bapa ke kakak, abang, kawan jiran pun boleh juga kalau buat sama-sama kan? Ya, betul. Okey. Allahu Akbar. Itu yang saya maksudkan tu. Dia kena berhati-hatilah. Jadi betul. Okey, jadi Kak Eli dah potong dah bahagian penyedut minuman Kak Eli. Jadi seterusnya kena buat apa cikgu? Seterusnya ialah kita akan memasukkan kita punya masukkan dulu. Kita masukkan dulu. Kalau kita tampal dulu nanti kita susah sikitlah kita hadapi kesukaran untuk kita masukkan kita punya benang ni. Okey, jadi lebih baik kita masukkan awal-awal. Okey, jadi pilih warna hijau lah. Okey, boleh. Tenggelam pula, tak apalah. Jadi masukkan macam mana cikgu masuk je? Ya, masukkan. Okey. Sekali lagi kat sini kemahiran juga sebenarnya. Kita motor skill kan, kemahiran motor kita untuk memasukkan sesuatu ke dalam ni Allahu Akbar. Dah terjatuh dah saya punya. Okey. Sementara Kak Eli dan juga adik-adik dalam talian melakukan aktiviti tangan robotik ni. Nama dia tangan robotik cikgu ya? Jadi kita berehat seketika cikgu. Boleh. Dan kembali selepas ini harapnya tangan robotik kita dah siap lah ya. Dan kita akan saksikan hasil daripada adik-adik dalam talian juga tangan robotik mereka. Kembali dalam teroka selepas ini di Didik TV KPM.
KPM. Tahukah anda? Isi padu cecair boleh diukur menggunakan alat penyukat yang tersendiri. Contohnya silinder penyukat dan bikar penyukat. Seronok pula saya main tangan robotik saya ni, cikgu. Okey. Ya. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama dengan Kak Eli di sini dan juga Cikgu Rauf serta adik-adik dalam talian yang sama-sama meneroka mata pelajaran matematik STEM hari ini dengan topiknya adalah isi padu cecair. Ya. Tapi tadi kita ada melakukan sedikit aktiviti penerokaan dalam membuat tangan robotik. Ya. Jadi ini hasil yang kita nak saksikan, cikgu kan? Kita gerak-gerakkan sikit dengan adik-adik atas talian kita. Okey. Macam mana dia boleh bergerak ni, cikgu? Sebelum kita tunjuk belakang ni yang hasil dia ni, kita nak saksikan adik-adik punya dulu. Okey, silakan. Adik-adik, tengok tu. Dah gerak-gerak dah tangan. Macam Iron Man pula tangan. Baik. Siapa? Cikgu, kita mulakan dengan siapa cikgu dah tengok? Kita tengok dulu daripada Afan. Mana Afan punya? Afan. Okey. Afan punya, Afan punya ada warna-warni ke tu? Okey, ada warna biru, ada warna ni. Okey, Ifa punya. Terima kasih. Ifa punya. Tunjuk tangan, sayang. Ifa. Okey. Ada? Ifa punya tangan ada tak? Okey, baik. Okay. Semua dah angkat dah tu. Okay. Ya, Amani ada warna biru. Jingga, Adina warna apa tu, sayang? Kak Eli tak nampak lah. Kuning dengan merah. Amir Ashraf hijau kuning. Akila. Merah kuning. Wow, itu macam bendera Selangor tu. Oish. Hebat ya. Okey. Baik, jadi kita tunjukkan di belakang dia, di sebalik tangan yang bergerak ni ada apa sebenarnya, Kak Eli. Satu, dua, tiga. Dah tak apa, cikgu. Okey. Jadi di belakang ini kita dah ada punya sistem sokongan dia, support sistem dia. Macam kalau kita ni, tangan kita ni tulang lah sebagai yang jadi penggerakan dia. Okey, baik. Nampak kat situ. Baik, sekarang ni Eli, kita nak pergi kepada perkaitannya. Apa kaitan dia dengan isi padu cecair ni? Macam dah jauh sangat dah ni. Okey, baik. Tangan kita ni Tuhan ciptakan ada 5 jari kan. Betul. Ada 5 jari. Dan nombor ni pun sebenarnya kalau kita mula belajar mengira masa kita kecil-kecil dulu, kita akan diajar 1 2 3 4 5 kan. Ataupun sampai 5 lah biasanya sebelum pergi pada 10 tu. Okey. Jadi sebenarnya kalau kita tengok angka perkaitan kita tadi, 1 liter sama dengan 1000. Jadi 1000 tu ada 4 digit 4 digit. Jadi 4 digit maksud kita untuk yang kali ini kita gunakan 4 jari sajalah. Okey. Jadi kita sembunyikan jari kita yang terakhir ni. Kita boleh lipatkan. Kita gunakan 4 jari ni saja. Guna 4 jari. Kita sembunyikan yang ni. Kita gunakan 4 jari saja. Kenapa 4 jari kita guna yang ni? Sebab 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Jadi kita guna 4 jari lah. Okey. Di jari yang bahagian pertama ni, kita namakan dia sebagai jari liter. Okey, jari bahagian pertama ni jari liter dan 3 yang lain ini sebagai mililiter. Okey, ini liter dan ini mililiter. Okey. Jadi bila kita nak tukar kita nak tukar unit. Okey, contohnya 1 liter kita nak tukar. Jadi 1 tu kita letakkan pada rumah liter dekat sini 1. Okey, 1. Kemudian dari 3 jari ni tak ada nombor. Okey, tak ada nombor, tiada digit. Kita cuma tambah sifar sajalah. Sifar. Jadi dia akan jadi 1000 lah, 1000 lah. Nampak 1 sifar. Okey. Okey. Macam tu Okey. Jadi itu kita kaedah yang mudah juga. Kaedah yang mudah membantu kita untuk kita menukar unit dia. Okey. Baik. Okay. Jadi tapi yang penting kena sorok satu jari. Ya. Kerana 1000 ada 3 sifar. 3 sifar. 1000 ada 3 sifar. Kemudian satu gini lah. Okey. Ya, kecuali kalau kita melibatkan yang besar sikit mungkin kita boleh gunakan 5 lah. 5 kalau buka kita satu. Ada ni kalau jadi nombor yang 10,000 lah. besar 10,000. Baik. Sekarang kita cuba kita buat berdasarkan itu kita cuba buat aktiviti sikit. Okey, boleh. Aktiviti melibatkan penambahan. Okey, kita tengok dekat skrin paparan skrin. Ini melibatkan penambahan sebab kita nak tengok jelas faham apa yang cikgu cuba sampaikan. Okey dekat sini saya tengok situ. Okey.
Okey, jadi kita ada 670 mililiter tambah 300 mililiter. Okey. Jadi adik-adik di rumah ada juga di talian akan buat juga ke cikgu? Ya. Saya tak nak bagi cara dulu sebab tadi saya dah tunjuk mentionkan kaedah yang mudah. Tunjukkan kaedah yang mudah. Kita nak tengok sejauh mana anak-anak murid kita ni dia punya menggunakan dia apply kaedah tersebut. Kaedah pemahaman yang ditunjukkan tadi. Okey. Baik. Biar mereka let them explore teroka sendiri. Biar mereka teroka sendiri. Okey, cuba kita cuba dulu Okey, 670 ml menggunakan jari himat ni. Jari himat jari tadi. sakti. Okey, cuba. Semua murid-murid atas talian kita cuba. Okey. Yang mereka kalau kita gunakan istilah inquiry so ini adalah kaedah pembelajaran secara inquiry. So mereka teroka sendiri. So kalau macam saya kita mengajar macam pendekatan ini dibawa oleh pusat STEM negara. So di situ murid belajar melalui proses inquiry. Mereka meneroka sendiri. So ini kaedah dia. Sebab kita sekadar bagi saja masalah, bagi masalah dan biar mereka selesaikan. Okey. Baik, kita tengok rasanya murid-murid. Silakan kalau sudah ada yang boleh dapat penyelesaian masalah kepada ini. Siapa? Angkat tangan Sakti. Okey. Amani macam dah angkat Akila dah tu. Mungkin Akila. Akila. Okey, Akila. Akila cikgu. Akila ke Amani cikgu? Akila. Okey, baik. Akila dulu. Apa Berapa Akila dapat? Jawapannya ialah 970 ml. 970 mililiter. Maksudnya Akila menggunakan kiraan di tangan ni okey, baik. Okey. Jadi jawapan dia kata 970 mililiter. Okey, boleh. Baik, kita cuba buktikan betul ke kaedah jawapan yang diberikan oleh Akila. So kita ada 670 mililiter. Okey. Eli saya pergi ke depan boleh. Silakan cikgu. Boleh Nak saya bantu ke? Okey, sekejap Cikgu nak saya paskan nombor apa? Yang di atas ni. Okey, yang di atas ni. Okey. Okey, sekejap cikgu punya tapak tangan baru nampak. Ni tapak tangan cikgu paling besar sekali. Okey. Baik, kita ada 670 mililiter. Kita ingat, yang bahagian ini adalah bahagian liter, bahagian ini adalah bahagian liter dan mililiter 3 ni lah. So sekarang soalan kita ialah mililiter. Jadi, letakkan 670 pada bahagian mililiter. 6 kat sini. Okey. Kemudian 7 di sini. Ini kenapa kita letak di bawah 3 jari ini? Ini 3 jari ini ialah mililiter. Okey. 670. Okey, kemudian kita nak tambahkan dengan 300. Cikgu pilih nombor berapa? Alamak cikgu dah melekat lah. Dia dah melekat Okey, tak apa. Okey. Allah Akbar. Okey, tak apa situ. Okey, 300. Kita letak sinilah. 3 sifar. 3. Okey, satu lagi sifar. Itu nombor apa tu Kak Eli? Itu nombor 4. Lagi satu Kak Eli. Nombor satu lagi nombor? Ada tak sifar Kak Eli? Sifar ada. Okey. Okey, boleh tak? Okey. Jadi bila kita kita pastikan kita berada pada kedudukan yang betul sementara Kak Eli tolong saya tu. Yang ini ialah liter, yang berwarna coklat ni mililiter. Okey. Jadi kita pastikan, terima kasih. Sama-sama. Okey. Jadi tambahkan dekat sini. Okey. Baik. Jadi kita dah ada dekat sini. 670 mililiter tambah dengan 300 mililiter. Jadi bila kita menambah, masih lagi kita mengikut nilai tempat lah. Sifar tambah sifar, 7 tambah sifar, 7, 6 tambah 3, 9. Jadi jawapan daripada Akila tadi ialah 970. Jadi jawapannya ialah betul. Pandai dia. Okey, baik. Okey, cikgu. Ya. Saya rasa murid-murid pun mungkin boleh faham dengan pembelajaran dan kaedah yang cikgu tunjukkan seperti di depan ini. Jadi kita mungkin nak minta, sebab kita kesetukan masa cikgu, kita minta cikgu rumuskan secara keseluruhan. Boleh cikgu? Boleh, tak ada masalah. Silakan kita ke meja sini cikgu. Okey, baik. Okey, sebelum kita pergi kepada rumusan sedikit Kak Eli untuk aktiviti kita tadi, kalau melibatkan tambah tadi misalnya contohnya di tengah-tengah tu
ada membawa kepada 1000, so dia dah pergi kepada jari yang pertama ataupun yang kedua lah. Maksudnya pergi kepada liter tadilah. Jadi itu adalah bahagian liter. Okey. Baik. Okey, jadi itu dia secara keseluruhan mungkin cikgu boleh kongsikan atau rumuskan untuk adik-adik di rumah juga dalam talian bagi mata pelajaran hari ini. Okey, baik. Untuk kita pada hari ini, apa yang kita dah lalui tadi, yang proses yang pertama ialah kita memahami dan mengetahui tentang perkaitan liter dan juga mililiter. Hubungannya iaitu 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Tadi juga kita dah sentuh sikit pecahan tadi, macam 1/2 daripada liter ataupun setengah daripada tu, separuh daripada itu ialah 500 mililiter. Itu satu, yang pertama. Kemudian yang kedua, yang saya nak kongsikan di sini ialah cara ataupun bagaimana proses strategi yang berbeza, strategi yang pelbagai untuk kita menyelesaikan masalah tambah bagi unit liter dan mililiter. Dia tidak satu rigid lah ataupun fix, hanya ada satu cara saja, satu kaedah saja, tak, pelbagai. Ada banyak lagi yang kita cara, kaedah, strategi yang kita boleh teroka untuk dapatkan perkaitan antara liter dan mililiter. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu Rauf. Sama-sama. Di atas perkongsian ilmu dan juga aktiviti yang kita jalankan pada hari ini, kita teroka hari ini sama-sama dengan adik-adik dalam talian juga. Harapnya segala ilmu dan informasi dikongsikan dapat manfaat untuk kita pada masa akan datang. Adik-adik pun boleh faham bagaimana nak kira mililiter kepada liter. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah dalam teroka di Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM